أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita mulakan dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ni, Allah masih panjangkan umur kita lagi. Allah bagi lagi umur kita dalam dikurniakan kita nikmat iman. Allah bagi lagi kita nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam kekal sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu masa nanti yang pastinya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Mabau Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim, ulama, ustazah yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan media, saudara Nal dan juga abang kita yang duduk hujung ni, Zairul. Baik tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa niat i'tikaf. Duduk lelok, sandak-sandak lelok, noh. Niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan keberadakan kita dalam rumah Allah pada malam ni diambil timbangan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan melayakkan kita mendapat rahmat Allah, layak dapat sakinah Allah, sakinah daripada Allah, didoakan oleh para malaikat, dan nama-nama kita disebut oleh Allah sebagai hamba yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mana nama kita dikenali oleh sekalian makhluk malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Baik, kita akan sambung pengajian kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman pada tajuk yang terakhir. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-42, iaitu berkenaan dengan golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Baik. Dalam bab yang terakhir ini, Nabi menceritakan tentang perpecahan yang berlaku pada akhir zaman. Umat Islam itu sendiri akan berpecah kepada beberapa puak. Dan Nabi kata yang akan masuk syurga hanyalah satu golongan sahaja. Siapakah golongan tersebut? Kita tengok pada hadis, pada tajuk, pada hadis yang ke-42. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة رواه ابن ماجه. Diceritakan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umat Yahudi ini berpecah kepada 71 golongan. Satu golongan saja daripada golongan Yahudi tersebut akan masuk syurga Allah. Hak lagi 70 akan masuk ke dalam neraka Allah. Dan Nabi kata lagi, orang Nasara, Kristian Nasara itu akan terbahagi kepada 72 golongan, 72 kelompok. Fa ihda wa sab'una finnar, 71 duduk dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, akan tetapi satu je yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata wallazi nafsun Muhammadin biyadihi, demi nyawa Nabi Muhammad, dia kata, yang berada di dalam kekuasaan Allah, akan berpecahlah umatku nanti kepada 73 kelompok, 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu golongan saja yang masuk syurga. Wasintani wasab'una finnar, lagi 72 akan duduk dalam neraka. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa dia yang terlepas masuk syurga? Maka Nabi kata al-jamaah. Baik muslimin muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada fasa akhir zaman. Kita tengok bagaimana banyaknya perpecahan yang berlaku. Kadang-kadang ni kita tengok sedih di media sosial, ustaz sama-sama ustaz bergaduh. Kadang-kadang orang awam pun naik pening, hak mana satu, hak mana betul, hak mana tak betul, betul tak? Hak ni kata kat dia ni kata kat dia ni. Dia ni mengaku dia lah ikut Nabi, dia ni mengaku kata dia ni ikut Nabi. Hak mana satu yang betul? Yang tu. Maka dalam hadis tersebut Nabi kata yang benar-benar akan terselamat daripada fitnah akhir zaman, yang mereka itu akan masuk ke dalam syurga tak lain tak bukan ahli sunnah wal jamaah, yaitu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga pendirian sahabat-sahabat dan salafus salih, ataupun kita mudah panggil faham zaman ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain daripada golongan tersebut adalah golongan yang sesat. Clear? Siapa diakah yang dikatakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Ni kena faham betul. Jangan tuan-tuan duk ambil nama aswaja, itu persatuan. Itu persatuan, kan? Adapun ahli sunnah wal jamaah ini adalah golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bukan sekadar Al-Quran dan Sunnah, pendirian para sahabat dan salafus salih. Kena faham, zaman lah ni tak ada salaf dah. Khalaf ada, salaf tak ada. Salaf itu yang Nabi nyata kurun yang terbaik adalah kurun selepas aku, itu ada 3 kurun selepas aku. Antara kurun ataupun kelompok golongan yang terbaik adalah 3 kurun. Bermaksud 300 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba akhir zaman ni ada orang mengaku dia salaf, kan, sedangkan Nabi menyatakan perkara tersebut. Maka imam mazhab salaf ya tergolong dalam kelompok 3 kurun yang terawal seperti mana yang Nabi Muhammad sebut yang tu. Akan tetapi keluar beberapa kelompok yang mengaku kenapa kita nak kena ikut ulama, kenapa kita nak kena ikut mazhab, kan depa bukan Nabi, kenapa kita tak ikut Nabi terus? Kita dengar sekali macam betul je depa cakap tu, kan, kita kata betul juga.
Kan Nabi Habaq dia bagi tahu dalil. Nabi Habaq, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah sunnah rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran, dua perkara, dua benda yang aku tinggalkan kepada kamu, yang mana kalau hampa pegang betul-betul benda tu, takkan sesat sampai bila-bila. Nabi kata, apa dia? Al-Quran dan sunnah. Tu model mereka. Lepas tu dia kata, habis tu pasal apa nak kena ikut mazhab lagi? Tak perlu ikut mazhab dah. Nak ikut mazhab pening kepala kita. Lagu tu kita pun fikir balik, ish, macam betul juga dia pun ni cakap. Kan kita dah rasa macam betul ya, selama ni kita buat salah. Tapi walhal siapa yang salah? Depa yang salah. Depa buat keluar kenyataan lagu tu macam betul. Sekali dengar macam betul. Kenapa nak kena bermazhab? Kenapa nak kena ikut ulama? Ikut Nabi sudahlah. Ya memang kita ikut Nabi, tapi hang kena faham betul. Imam mazhab tu tak ikut Nabi ke? Imam mazhab tu tak ikut Quran ke? Imam mazhab itu tak ikut ke Allah SWT, tak ikut ke hadis Nabi Muhammad SAW? Malahan mereka kurun yang terbaik, yang seperti mana Nabi Muhammad SAW sebut. Kita ni dah beribu tahun dah selepas Nabi wafat, tiba-tiba kita nak mengaku kita lebih baik pada imam mazhab. Kenapa perlu bermazhab? Sebab kita tak tahu bagaimana tutur cara ataupun cara ibadah Nabi Muhammad SAW. Mereka kata ikut Nabi betul-betul. Lepas tu lah ni kita nak ikut siapa? Ikut mereka. Contoh tanya balik, ikut kami, ikut Nabi betul. Awak hang tengok Nabi sembahyang betul ke? Hang baca hadis Nabi melalui apa? Kami baca melalui kitab. Siapa karang kitab tu? Adakah Nabi karang sekutui bagi ke hang? Tak. Hang pun ikut juga ulama. Tiba-tiba hang kata tak perlu bermazhab. Itu satu fahaman yang salah. Malahan yang lebih ekstremis lagi mengatakan tak perlu buat apa yang Nabi tak buat. Hatta sampai apa? Sampai amalan para sahabat pun tak perlu nak buat. Contoh yang tuan-tuan nak buat lah ni, amalan para sahabat. Azan kedua ketika mana? Solat Jumaat. Kan azan awal masuk lohok. Azan pertama, lepas tu orang bermain sebelum lagi. Tok Khotik sebut innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tok Khotik ambil tongkat kat Tok Bilal, dia naik atas, dia beri salam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas tu Tok Imam Tok Bilal apa? Tok Bilal kan azan sekali lagi betul. Azan yang tu siapa yang buat? Zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, pasal apa nak kena ikut Sayyidina Uthman? Tiba-tiba dia berkata lagu tu. Nabi tak pernah nak buat. Dia berkata, apa yang Nabi tak buat, hampa jangan buat. Tu. Kenapa nak kena buat? Tak cukup kan Nabi buat? Dah cukup dah, banyak dah. Sebab tu ada masjid di dalam Malaysia ni tuan-tuan. Di dalam satu negeri, dia pun memang tak buat azan nombor 2 tu. Hampa tak mau buat azan nombor 2, tak ada masalah. Tak mau buat, tak ada masalah. Tapi hampa jangan kata orang yang buat azan yang kedua itu salah. Itu salah hampa. Clear? Hampa nak buat. Tapi kalau orang ni buat, contoh hampa tak mau buat pun tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan orang buat hampa kata salah. Itu fahaman yang salah. Habis tu main mana pula pandai-pandai kita ikut sahabat pergi buat. Tak cukup kan Nabi buat. Lah Nabi kan habang. Kalau tuan-tuan buka kitab kita ni, hadis yang ni, tuan-tuan buka hadis yang pertama Ustaz. Kali hadis mula-mula sekali. Kitab kita tu hadis yang mula-mula sekali. Tuan-tuan tengok pada ayat ataupun hadis tu pada bawah sekali. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Tu Nabi dah sebut dah tuan-tuan. Nabi kata, sebelum tu Nabi kata fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup umur panjang nanti, hujung-hujung dunia nanti, kamu akan nampak perselisihan, khilaf yang begitu banyak. Dan Nabi kata apa? Fa'alaikum, ke atas kamu itu peganglah dengan sunnah aku, bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin.
pegang dengan sunnah Khulafa' Rashidin Mahdiin. Siapa dia Khulafa' Rashidin? 4 tu, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Nabi sambung lagi, addu 'alaiha bin nawajis, pegang betul-betul sunnah aku dan sunnah Khulafa' Rashidin Mahdi ini ibarat seperti genggam dengan gigi geraham. Pegang betul-betul. So kita mengikut siapa? Azan yang kedua mengikut Sayyidina Uthman bin Affan. Siapa dia? Khulafa' Rashidin. Jadi tak salah. Tiba-tiba orang ni buat, dia kata salah. Sebab apa? Kenapa nak kena ikut Sayyidina Uthman? Kenapa tak ikut Nabi? Itu satu pernyataan pemahaman yang salah. Apa lagi yang mereka duk kata? Contoh lagi, solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih semayang 20 rakaat itu diadakan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu zaman Nabi buat 8 rakaat je di masjid. Nabi buat dalam 3-4 malam. Kemudian malam yang keempat atau kelima tu Nabi tak mai. Sahabat pun duk tunggu. Nak dekat-dekat subuh baru Nabi mai. Bila Nabi mai, sahabat tengok muka Nabi, Nabi kata, aku tahu, hampa tengok aku lagu ni, aku tahu pasal apa. Kan, aku sengaja tak mau mai. Aku takut Allah memfardukan solat tu. Dulu tak dipanggil solat tarawih, dipanggil solat malam je. Aku takut Allah memfardukan, mewajibkan solat tarawih tu. Sebab tu aku tak mai. Maka berlalulah selepas hari yang berikutnya, pakat buat ada buat di rumah, ada buat masjid dan sebagainya. Maka bila mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bangkitkan balik. Dia buat sebanyak berapa rakaat? 20 rakaat. Maka orang-orang yang tak ubah cerdik kata apa, pasal apa tak ikut Nabi? Nabi buat 20 rakaat, Nabi buat 8 rakaat, yang apa pergi buat 20 rakaat pasal apa? Tu. Kadang-kadang kita nak kata apa, hampa ni bukan tak reti, hampa penyegan. Tu mana buat ayat tu. Kan? Bukan hampa tak reti, hampa penyegan. Kita ikut siapa? Contoh, Sayyidina Umar Khattab. Dia hidup zaman Nabi, dia lebih mengetahui berbanding kita ni yang duduk zaman lah ni. Dulu mula-mula mereka kata apa, hak kelompok sedemikian rupa, mereka kata cuba contohi Masjidil Haram, semayang tak baca bismillah pun. Betul tak? Tuan-tuan pergi Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, imam mereka memang tak baca bismillah kan, Fatihah kan. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan dia baca terus, tak baca bismillah. So orang yang pergi Mekah balik main kata, ni tok imam ni Abang Zam jadi apa ni buat benda bidah. Kan contoh. Pergi baca bismillah. Habis tok imam kena baru-baru balik tu dia berkata kira Masjidil Haram paling betul sekali. Kena faham bismillah itu kenapa kita baca? Sebab bismillah itu wajib dijaharkan pada surah Al-Fatihah pada pandangan mazhab Syafi'i. Clear? Ada 4 mazhab, satu mazhab saja tak baca bismillah, mazhab Maliki. Adapun lagi 2 baca tapi secara perlahan. Yang baca secara kuat siapa dia? Mazhab Syafi'i. Kena clear. Tiba-tiba dia mai sini, dia perosak habis. Kita pun tak mengaji sangat, kita kata, oh betul juga Masjidil Haram buat lagu tu. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, Masjidil Haram buat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Oh pandai, tang Masjidil Haram buat 20 rakaat, pasal apa hang nak buat 8? Buatlah 20. Tadi hang nak ikut Masjidil Haram. Jelas apa yang saya nak bak ni. Dia nak mudah tang dia. Tuan-tuan, dia nak mudah tang dia. Sebab tu tak pelik golongan khas demikian rupa. Bila kita cakap macam ni lah tuan-tuan, benda khilaf ni sebenarnya telah disepakati oleh para ulama dulu dah, diiktifak lama dah. Mana pernah dengar Imam Malik pergi bergaduh dengan Imam Syafi'i, kata, weh Syafi'i hang sesat, weh Hambal hang sesat. Tak ada, orang kita je kata sesat ni.
Bukan kita saja tuan-tuan, negara lain sama, negara luar pun ada. Hak jenis kelompok aku ni. Duk mengaku depa yang paling tersunnah. Orang lain semua sesat belaka. Dia mudah faham. Kalau hang tak mau buat, hang jangan duk kata orang ni buat salah. Kan, tuan-tuan baru-baru ni keluar movie Buya Hamka. Buya Hamka, salah seorang ulama ataupun agamawan daripada negara seberang. Kan dia bawa keluar filem pasal selepas mana filem Untold Story keluar pula pasal pemimpin sana juga, iaitu Buya Hamka. Tuan-tuan tengok pada awal umur Buya Hamka tu dia kerah. Dia kerah lagu mana? Imam hak baca doa kunut, dia kata imam tu salah. Sebab berpegang pada dalil yang tak clear. Malahan mengatakan apa? Tak payah buat pun tak apa. Tiba-tiba pada penghujung umur tu tengok dia buat. Orang pun bertanya balik, wahai Buya, dulu tengok hang tak buat pun doa kunut, lagi pasal apa hang buat doa kunut? Jawapan mudah je dia jawab. Dulu kurang membaca, sekarang sudah baca. Simple. Jelas tuan. Selagi mana kita tak jumpa sesuatu sandaran, jangan mengatakan orang yang buat sesat. Lainlah kalau perkara yang orang lain buat tu jelas bertentangan dengan hukum syarak, jelas bertentangan, itu boleh kita haram. Kita kata ikut rojok. Tuan-tuan tengok yang baru-baru ni saya ada upload video tu di Facebook dan juga di WhatsApp status saya lah. Bagaimana imam nombor 1 Masjidil Haram, dia main satu masjid di Indonesia, Masjid Istiqlal tu. Dia pergi masjid tu tuan-tuan, dia jadi imam. Waktu jadi imam dia buat macam mana? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dengan Bismillah secara kuat jahar. Walhal waktu dia duduk di Madinah, waktu dia duduk di Makkah, dia tak baca Bismillah. Kenapa di Jakarta tu dia baca Bismillah? Sama juga kenapa di Kelang ke Kajang kalau tak salah saya, sama juga dia baca Bismillah. Sebab apa dia baca? Sebab dia tahu Nusantara ni bermazhab Syafi'i. Tu orang yang cerdik. Dia meraihkan pandangan semua mazhab yang ada. Malahan bukan sekadar Bismillah, habis sembahyang tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim alladzi la, istighfar tuan-tuan. Macam tu imam kita dah buat tu. Siapa kata salah? Tapi tuan-tuan, orang Malaysia lagi hebat. Dia kata apa? Peliklah masjid di Malaysia ni, nak wirid pun kena ada ketua orkestra. Tu ayat tu. Kena ada ketua orkestra. Masuk kata tok imam tadi ya. Tok imam baca, kita pun follow ramai-ramai. Hak orang lagu tu tak cerdik. Dia tak tahu, pergi mengaji dulu. Kan, kalau orang lain buat, tak semestinya bertentangan dengan hang buat, salah. Yang tu. Jadi Nabi habaq benda lagu ni sebab apa? Akan berpecah, akan keluar golongan lagu tu. Dan Nabi sebut lagi dalam satu hadis, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim. Nabi kata akan keluar nanti pada kamu satu kelompok hak mana tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Bila kita tengok solat depa dengan solat kita, kita rasa kita hina, dan depa tengok kita, depa rasa kita kecil lah. Depa merasakan depa yang betul, kita salah. Puasa depa pun puasa depa kemas, sampai kita pun rasa kita ni puasa tak diterima oleh Allah. Depa saja yang diterima oleh Allah. Sama juga dengan amalan-amalan lain. Depa merasakan depa saja hak betul, kita salah. Kita tu imam kita tengok tuan-tuan buat talqin. Contoh lagi, buat talqin. Buat talqin, depa kata talqin benda yang Nabi tak pernah buat. Tuan-tuan buat tak talqin? Abang Zam buat talqin? Buat kan? Habis mati, kematian buat. Hukum talqin apa dah tuan-tuan? Sunat bagi empat mazhab. Bukan satu je, keempat jumhur.
Apa ni Nabi tak pernah buat, tiba-tiba ada mereka punya figura yang mereka ikut buat juga. Ni tak apa, ni bukan talqin, ni tazkirah. Oh, tukar nama terus jadi boleh. Kan? Senang je, mereka tukar nama. Nak bagi boleh tangan mereka. Tazkirah. Hati-hati kalau umpuk lagu ni. Kan? Sehingga mana kita merasakan kita jadi hina berbanding mereka. Yang tu. Sebab tu Nabi sebut betul-betul, addu alaiha bin nawajis. Pegang betul-betul dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin mahdiin. Malahan yang lebih dahsyat lagi kata apa? Qiyas apa tak perlu. Qiyas tak perlu tuan-tuan. Banyak zakat fitrah tuan-tuan pakai duit tu tak boleh. Lagu tu. Kena pakai beras juga. Mampu. Kalau betul-betul nak ikut tu, dia kata qiyas pun tak boleh. Nabi tak pernah buat qiyas. Qiyas apa qiyas? Lagu tu macam mana? Tuan-tuan nak bayar zakat fitrah yang RM7, tuan-tuan banyak beras ke banyak duit? Sesat tuan-tuan. Mampu kalau ikut. Kalau ikut mereka, kita sesat semua. Lagu tu. Sebab itu hati-hati dengan fahaman yang ekstremis lah. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, kita sering menyebutkan tentang kenapa boleh jadi macam ni. Tak lain tak bukan tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan masalah hati. Okey? Sebab itu tak peliklah antara penyebab manusia boleh jadi belagak, boleh jadi sombong, tuan-tuan. Kan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, apa Nabi Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya Allah tidak menyukai, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tak suka golongan hak mana yang sombong lagi bangga diri, merasakan diri mereka kemah. Dan 7 perkara, 7 penyebab menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, 7 penyebab yang boleh menyebabkan kita manusia ni jadi sombong. Kita boleh jadi bangga diri, takabur. Cek tuan-tuan, takut kena kat kita perangai lagu ni. Orang yang takabur, orang yang sombong, ada sikit dalam hati dia, tak layak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia yang 7 tu? Imam Ghazali sebut yang pertama, tak lain tak bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan boleh menyebabkan manusia itu merasakan diri dia paling pandai berbanding orang lain. Dia rasa orang lain paling bodoh belaka, orang lain buat semua salah belaka. Tu nombor 1, ilmu. Nombor 2 tuan-tuan, yang menyebabkan manusia jadi sombong, takabur, tak lain tak bukan, iaitu amal ibadah. Amal ibadah. Dia merasakan diri dia paling banyak amalan. Dia merasakan diri dia yang paling baik. Dan apabila orang puji pula, rajinnya semayang malam no, lagi dia seronok. Tuan-tuan, Allah tunjuk contoh golongan yang sombong dengan amalan ibadah. Siapa dia? Iblis laknatullahi alaih. Ketika mana Allah memerintahkan semua malaikat dan juga makhluk itu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bagi penghormatan, semua sujud illa iblis, melainkan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia mengabaikan, sombong dan takabur, belagak. Tuan-tuan, dia jawab balik pada Allah 3 sebab kenapa tak mau sujud kepada Nabi Adam. Kita pernah sebut sebelum ni. Dia balas balik, ya Allah, aku tak mau sujud kepada Nabi Adam, aku tak mau hormat kepada Nabi Adam tu sebab 3 perkara. Yang pertama, aku tua pada dia. Aku diciptakan dulu daripada dia. Sepatutnya hak muda lagu dia lah mau respect kat aku. Lagu tu lah lebih kurang ayat dah. Patutnya hak muda lagu ni lah mau hormat aku, mau sujud kat aku. Pasal apa aku nak sujud kat dia pula? Tu yang pertama. Bandingan umur. Tuan-tuan jangan ada perangai lagu tu no. Kita ni kadang-kadang tengok orang muda, kita kena anggap mereka tu dosa tak banyak. Dan orang muda pula bila tengok orang tua-tua, kena anggap apa? Mereka ni amalan ibadah banyak. Lagu tu je. Clear? Kalau Allah ambil dia waktu muda pun, untung orang mati muda ni. Untung tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Dia tak terkena fitnah dunia yang begitu banyak. Yang kedua ni, untung mati muda sebab apa? Dosa tak banyak sangat. Yang tu. Dan Allah tak hisap dia depa lama sangat berbanding hak umur lama ni tuan-tuan. Lagi panjang umur kita, lagi lama kita akan dihisap oleh Allah di padang mahsyar nanti.
Yang tu. Jadi untung juga, hak tua pun untung juga. Allah bagi panjang umur, lagi banyak amal ibadah kita boleh buat. Mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita buat, layak dapat rahmat Allah, layak masuk syurga Allah. Dia ada itulah pro and con. So kita pilih sendiri, adakah kita nak jadi orang tua yang beriman ataupun orang tua yang fasik kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Jadi dia kata kepada Allah, yang tu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, iblis kata kepada Allah, ya Allah, aku tak mau sujud kepada Adam, sebab Adam tak pernah ibadah langsung kepada Hang. Sedangkan aku ni beratus ribu tahun dah ibadah kepada kamu, ya Allah. Nampak, amal ibadah boleh menyebabkan makhluk manusia itu menjadi sombong, menjadi belagak. Saya ni pergi umrah 14 kali dah. Cerita kat orang. Saya ni khatam Quran setiap bulan Ramadan 2 kali. Saya ni duk main cerita habis semua. Kan? Saya ni kalau pergi tanya Masjid Merbau Kudung tu, Masjid Marbawi tu, siapa hak bagi kipas angin atas tu? Pergi tanya depa. Siapa yang duk bayar bil elektrik kat masjid tu, pergi tanya depa. Tuan-tuan, jangan jadi hak lagu tu. Kan? Bila jadi lagu tu, tuan-tuan, dia akan rasa apa? Dia akan rasa diri dia confirm syurga. Tu yang saya pernah cerita bulan lepas, waktu bulan Ramadan hari tu. Ada jemaah muslimat, habis-habis khatam tu dia kata apa? Ni kalau mati ni, makcik kalau mati ni confirm syurga ni. Tu dia Yang main cerita kat saya pengerusi masjid tu. Dia main cerita, ustaz tolong main buat tazkirah ustaz. Buat tazkirah berkenaan dengan hati apa semua. Pasal apa? Kami baru-baru ni, kita raya hari Sabtu. Hari Rabu kami buat khatam Quran muslimat. Ada seorang muslimat tu, dia bangun-bangun habis khatam, dia kata, aku ni kalau mati dah ni confirm syurga. Hampa tak tahulah, aku confirm. Dengan malam tarawih tak tinggal, Quran pun khatam, dengan banyak sedekah. Kalau mati confirm syurga. Saya pun melawak dengan pengurusi, dia kata, boleh dapat nombor telefon makcik tu nak minta kunci duplikat. Kan saya pun teringin jugalah nak duduk makcik, duduk sebelah makcik boleh tak? Sebab dia kata confirm. Kan? Mana ada berkata boleh mengaku confirm syurga. Tuan-tuan. Sebab apa dia merasakan lagu tu? Amal ibadah. Clear tuan-tuan, no? Jadi ikhlaslah kerana Allah. Ikhlaslah kerana Allah. Buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan macam tu. Dan yang ketiga yang menyebabkan manusia boleh jadi sombong dan takabur, keturunan. Yang keempat, keturunan ni tuan-tuan tahulah, Kasim Selamat pun dah ajak dah. Kan filem P. Ramlee. Filem P. Ramlee ni banyak dia punya apa? Apa kita nak panggil? Nak kata apa? Mesej yang nak disampaikan. Tu saya tanya pelakon tu. No. Nanti selit lah saya satu slot macam. Hak pegang tongkat pun tak apa dah. Kan? Yang tu. Banyak mesej. Bagaimana perbandingan orang suka banding beza pekerjaan, keturunan dan sebagainya. Tuan-tuan, Nabi pun sebut yang kita mengaji kitab Ta'zimul Quran tu, kita baca hadis pada muka surat 8 tu. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, rawahu Muslim. Siapa yang tidak beramal soleh, keturunan dia pun tak boleh nak tolong dia. Siapa yang lambat-lambat buat amal ibadah, keturunan dia pun tak boleh nak bagi percepat. Jangan bangga dengan keturunan. Clear? Yang keempat yang menyebabkan manusia jadi sombong dan belagak, paras rupa, kecantikan, ketampanan. Yang tu. Yang kelima, harta, kekayaan, kata Imam Ghazali. Kaya, sombong, kan, tabung duit, polis tahan. Ni cik langgar lampu traffic light, nah, berapa duit? Ambil, pergi minyak jauh. Tu. Punya sombong. Sebab apa? Ada duit, belagak. Sebab tu Nabi sebut, tuan-tuan, orang miskin akan masuk syurga lebih awal 500 tahun berbanding orang kaya. Hadis sahih. Orang miskin akan masuk syurga lagi awal 500 tahun daripada orang kaya.
Clear, tuan-tuan. Sebab apa? Tak dihisap harta dia tu. Yang keenam, kekuatan yang dia ada. Ada power, sombong. Ni tuan-tuan nak tahu tak saya ni? Apa-apa contohlah. Saya ni pegawai. Saya ni yang pegang portfolio ni. Tuan-tuan nak kata apa? Macam-macam boleh buat. Orang tegur sikit, tak puas hati, pam, hantar transfer situ, transfer sini. Kan bagi urutan. Hak mana dalam ni, dia ni kena cut. Dia ni tak boleh masuk media. Dia ni tak boleh masuk radio. Ada tuan-tuan benda lagu ni. Kan? Yang tu sebab apa? Merasakan kuasa itu segala-gala bagi mereka. Dan yang ketujuh, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, lagi 4 minit nak azan. Azan kita berhenti terus. Yang ketujuh iaitu yang menyebabkan manusia jadi sombong, takabur. Yang ketujuh iaitu bila ada ramai pengikut, dia ada ramai teman-teman hak kedudukan tinggi, ada ramai kawan-kawan yang pendidikan tinggi. Contoh, tuan-tuan, dia ni baru kawan baik lah dengan ketua menteri ke apa-apa. Dia buat kemah tak sangka. Orang kata ni, jangan kata kat aku, ketua menteri tu satu kelas dengan aku tu. Hampa cakap macam-macam, saya siap. Tu Perdana Menteri lah ni Perdana Menteri PMX tu tuan-tuan. PMX tu rakan baik pak saya. Contoh, tak betul pun. Dan contoh. Memang baik sekali kot satu sekolah dengan pak saya. Kalau siapa-siapa buat leceh dengan saya kontak direct tu. Daripada boleh kerja dekat Seperamperai Utara, saya kerja dekat Sampurna Sabah kot. Tu. Kan? Boleh kerja elok dekat Seperamperai Utara, saya kontak WhatsApp je. Tahu-tahu esok sampai surat pertukaran penempatan Sempurna Sabah mau. So tak, terus dia buat kemas duduk diam-diam. Tuan-tuan baru kenal sama-sama manusia belagak dah. Dan itu realiti tuan-tuan. Sebab itu kalau nak pergi jumpa pegawai-pegawai, kena jumpa orang bawah dulu. Kena bayar hak ni dulu, kena bayar hak nu, kena bayar. Terus nak boleh jumpa hak atas tu. Tuan-tuan, sebab itu tak pelik bila Imam Ghazali kata, rakan baik, pengikut boleh menyebabkan manusia jadi sombong. Jadi tuan-tuan cuci hati. Golongan hak selalu menyalahkan orang, golongan yang selalu mengatakan orang lain semua tak betul tuan-tuan, ada masalah hati. Yang kita paling takut adalah apa? Hati mati, qalbun mayit, yang kita dah bahas pada bulan lepas. Kan tuan-tuan. Dan tuan-tuan berbalik lagi kepada hak nombor 3 kata Iblis laknatullah. Tadi nombor 1 apa? Dia kata apa? Umur bandingan umur. Hak kedua dia kata bandingan amal ibadah. Sebab apa tak mau sujud pada Nabi Adam. Yang ketiga paras rupa. Ataupun penciptaan. Disebut dalam Quran, Allah Taala sebut, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis kata kepada Allah, ya Allah, aku tak mau sujud pada Adam ni sebab apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik pada dia. Lebih baik lagu mana? Khalaqtani, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebut dalam Quran. Aku baik daripada dia, aku lebih bagus daripada dia sebab aku diciptakan daripada api. Sedangkan Adam diciptakan daripada tanah je pun yang dibuat pijak-pijak. Banding beza. Tuan-tuan, jangan banding beza paras rupa. Kan? Banyak dah ni tuan-tuan hak jadi lagu tu. Apa resis dan sebagainya. Tengok orang lagu ni, contoh tuan. Saya suka tengok video-video di Facebook dan sebagainya. Orang gitar ni tuan-tuan, kalau tengok contoh mamak duk tembak seperti macam kan? Kan? Ish, mereka ni nampak tak nak elok lah. Kan? Kenapa tembak nampak geli nak makan? Dia buat tu. Tiba-tiba Mak Saleh buat roti. Sama juga tembak kepit. Oh, nampak sedap lah. Mentang-mentang Mak Saleh tu cerah, hak mamak tu gelap. Hang kata hak mamak tu geli, hak tu putih tu elok.
Walhal sama je, hak siapa tak basuh tangan tu yang kotor. Ahli mamak tu Islam. Dia boleh baca bismillah, dia mulakan dengan bismillah. Sekurang-kurangnya orang Islam kita ni nak mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang putih tu sebab apa? Kulit cerah. Sama juga dengan penjenayah, tuan-tuan, penjenayah. Ni yang baru-baru ni ada tadi apa? Allahumma salli ala Muhammad. Pasal petik air. Tuan-tuan tengok di Facebook, saya memang hari-hari tengok nak isu nak sembang tuan-tuan ya, dalam kuliah. Kan? Ni orang kita tengok muka pun tahu jahat dah. Tu. Sebab apa tengok muka tahu dah jahat dah? Muka kawan tu tak isem. Muka buruk apa, tak apa nak isem sikit, parut pun melembab-lembab apa sikit, kulit pun gelap. Tengok muka dah tahu pecah rumah, memang jahatnya. Tiba-tiba ada penjenayah muka handsome. Ish, betul ke dia buat ni? Ke polis salah? Tuan-tuan. Hang tengok apa sebenarnya? Hang tengok kesalahan ke? Hang tengok parah rupa tu sampai terang tu. Tuan-tuan, apabila parah rupa itu dijadikan sebagai rujukan. Oh, kalau muka lagu ni tak mustahil lah dia buat jahat. Kan? Contoh, kan macam tadi kita sebut. Penjenayah hak sama. Kesalahan yang sama. Kalau hak ini buat parah rupa kurang sikit, memang salah teruk. Hak ini elok sikit, muka baby face pula. Muka lembut-lembut handsome macam Azam kita. Takkan buat jahat kot. Ni silap ni mungkin terkhilaf. Mungkin dia terdesak ni. Nah, tuan-tuan. Nasib baik orang kita ni tak ikut hukum kepala otak. Kalau ikut kepala otak, ikut hukum mampu. Kan? Hanya ikut pada pandangan mata. Tuan-tuan, no? Yang tu. Maka hati-hati, jangan jadi seperti iblis laknatullah. Dia membanding beza penciptaan dia dengan penciptaan Nabi Adam sehingga merasakan apa? Nabi Adam itu tak layak untuk disujud sebab diciptakan daripada tanah berbanding dengan dia diciptakan daripada api. Tuan-tuan, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah tak lain tak bukan orang yang paling bertakwa pada Allah. Yang tu je, tuan-tuan. Tak usah tengok orang ni muka tak elok ke, gaji banyak ke, rumah mewah ke, gaji kurang ke, pakai baju buruk ke apa. Tuan-tuan, di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Tanya diri kita balik lah yang ni. Benar lagu ni, tanya diri kita balik. Dan tuan-tuan berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga Sunnah Khalafah Rashidin. Seperti mana sumber hukum kita ada 4. Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma' ulama. Pegang betul-betul hak tu, insya-Allah kita akan selamat seperti mana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut tadi. Tuan-tuan, buatlah seperti mana yang kita dah buat sebelum ni, buatlah, tak ada masalah tuan-tuan. Ada sandarannya tuan-tuan. Kan seperti mana doa selepas sembahyang, wirid selepas sembahyang, bacaan bismillah, talqin, tahlil, tasbih, buatlah tuan-tuan. Semua ada sandaran. Kan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melayakkan kita untuk dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti dekat ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala menerima pembacaan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Insya-Allah nanti bulan depan kita tengoklah kitab mana hak kita boleh buka, kita bukalah. Kan kalau tak boleh buka, kita raya haji dulu. Kan raya haji dulu. Makan daging berpuas. Tuan-tuan, hak mana kemampuan masuk korban. Nah, hak mana ada kemampuan masuk korban. Apa hikmah masuk korban? Mengikis sifat munafik dalam diri kita. Korban tu mengikis sifat munafik dalam diri kita. Sebab apa? Orang munafik ni dia ada satu sifat, iaitu kedekut. Sifat bakhil. Tuan-tuan, hak mana kedekut ni salah satu ciri-ciri orang munafik. Tuan-tuan balik buka surah Al-Maun, surah Ar-Ra'd. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Dan Allah jawab pada surah yang selepas. Banyak kali saya sebut benda ni. Allah balas balik dalam surah Al-Kautsar, surah selepas dia, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu maksud apa? Sembelih.
Siapa yang sembelih itu dia berjaya mengikis sifat kedekut dalam diri dia. Abang saya siap? Benda berkaitan dengan agama ni memang kita akan rasa banyak sikit kalau bawa keluar duit. Kita akan rasa berat nak bawa keluar duit. Hak mana benar-benar beriman, bertakwa, insya-Allah dia rasa ringan. Tapi kalau dia 50-50, tuan-tuan, dia akan rasa berat. Korban 850 rasa banyak kan? Banyak. Sebab kita tak pernah nak planning nak buat korban. Masuk tahun raya haji, contoh raya haji tahun depan pula, buat planning tak ada planning. Lepas tu banyak ustaz, oi. Cari hak murah, ada ustaz Aslam lah. Dia buat korban di India. Kan, ustaz Aslam boleh masuk korban India kat dia sebab dia memang keturunan sana. Dah, dia bukan nak kata apa, tak. Memang Tok Wan dia memang orang sana. Tak ada bukan. Saya kenal dah lama, tuan-tuan. Kami kawan umur 12 tahun lagi. Kan, satu sekolah sampai ke Mesir tu, sampai habis. Sampai perguruan. Memang tok dia belah-belah tu memang dari sana. Ya, cuma dia kata aku main tongkang elok sikit kata. Bukan tongkang pecah, tongkang elok. Kan. Korban sana berapa? 200 lebih. Kalau nak mampu tak mampu masuk 800, masuk 200. 210 atau 200 saya tak ingat. Kan masuk lah. Janji masuk tuan-tuan. Banyak ustaz dok kot. Memang kita akan rasa banyak. Contoh tuan-tuan, tiba-tiba esok syarikat Apple yang bawa keluar iPhone tu, dia melancarkan satu iPhone 15 berharga 850. Rasa murah. Tobat lahum rasa murah. Tak sungguh tuan-tuan. Tu, handphone yang dapat duk gantung tuan-tuan ni. S23 Ultra, iPhone 13 Pro Max. Kurang-kurang 5,000 hak dia bergantung tu. Sungguh. Kita boleh sebab kita nak pakai dan sebagainya. Tiba-tiba iPhone bawa keluar. Hanya terhad 2 hari sahaja. iPhone 15 850. Nah. Tuan-tuan, buat kabut orang nak beli. Sebab apa korban kurang sikit? Sebab 850 bayar, daging dapat sikit lah. Kemudian Nabi kata pahala dia macam mana? Haiwan tersebut akan datang kepada kita menjadi haiwan tunggangan. Nak kena tunggu mati tu baru boleh tu. Kan? Nak tunggu mati baru nak dapat. Lambat beli iPhone. Boleh pakai lah ni. Beza tak dunia dengan akhirat? Ya. Sebab itu benda akhirat kurang sikit nak buat sebab tak nampak. Tak boleh rasa nikmat lala tu juga. Tapi melainkan orang yang bertakwa. Tu Quran awal sebut, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Quran ni, kelebihan apa semua doa Quran ni hanya diguna pakai oleh orang bertakwa aja. Siapa dia orang bertakwa? Beriman dengan benda yang tak nampak. Mati nanti baru nampak, so ni tak nampak, tak apa nak mau buat. Kedua, orang yang menunaikan solat. Yang ketiga, orang yang sering menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang mana mampu masuklah. Kan, selagi mana boleh masuk, insya-Allah pasti akan ada kebaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adawa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap terkesak kata tercuri masa yang lebih, minta maaf tuan-tuan. Kalau masa senai kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wal haqq wa tawassaw. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.